Baki dan Mawar pasti serasi ditanam tinggi serinya manjung. Teguh diri satu organisasi, dukungan pimpinan, kata dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hakim yang adil lagi bijaksana dan para audiens alamaya yang saya kasih sekalian. Nama saya Muhammad Umar bin Abdul Ghaffar dari Kolej Marau Banting yang menyampaikan sebuah pidato di bawah tajuk Organisasi Memperkasa Masyarakat Madani. Menurut Kamus Dewan Bahasa, organisasi bermaksud kesatuan dalam bahagian-bahagian untuk sebuah pertubuhan untuk tujuan-tujuan tertentu. Masyarakat Madani pula bermaksud masyarakat yang adil dan saksama dan serta bertamadun. Maka tanpa melengahkan masa, saya bergerak kepada wacana yang pertama, iaitu organisasi memperkukuh semangat kemasyarakatan. Dalam kita berorganisasi, sebagai ahli organisasi, pastinya kita akan menjalani kerja-kerja lapangan bersama masyarakat yang tentunya memberikan pengalaman yang berharga. Keterlibatan organisasi dalam menangani isu-isu sosial dalam masyarakat ini, isu-isu semasa, pastinya akan melahirkan ahli-ahli organisasi yang celik akan isu semasa, proaktif dan dinamik demi membantu masyarakat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu bahagian terasa sakit, maka bahagian lain akan terasa sakitnya juga. Dalam konteks ini, kita dapat menerima mesej sabdaan itu secara umum bahawa sebagai ahli masyarakat kita bertanggungjawab untuk merasai dan memahami juga keperitan yang dihadapi oleh ahli masyarakat yang lain. Sebagai contoh, di Kelantan pada tahun 2014, apabila berlakunya banjir, dilaporkan terdapat seramai 200 agensi bukan kerajaan yang datang untuk membantu. Sebagai mahasiswa pula, eloklah bagi kita untuk bergiat aktif dengan badan-badan organisasi yang menarik mahasiswa seperti The Culture Movement yang diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan dan Malaysia Book of Records kerana jasa mereka yang banyak kepada masyarakat. Maka tuntasnya, organisasi dapat memupuk semangat kemasyarakatan. Bergerak kepada wacana yang kedua, organisasi dapat memupuk kesatuan dan muafakat. Dalam kita berorganisasi, kita akan terlibat dengan mereka yang datang daripada latar belakang yang berbeza, yang seterusnya membawa ke perspektif yang berbeza. Lagi-lagi dalam konteks Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan agama, maka hal ini tentunya lebih banyak kepelbagaian yang berlaku. Dalam kepelbagaian ini boleh ditimbulkan kesatuan jika benar caranya. Permasalahan-permasalahan lepas seperti kejadian 13 Mei yang berlaku akibat perselisihan faham antara kaum tentunya dapat dielakkan jika medium-medium seperti berorganisasi digunakan secara sepenuhnya. Dengan organisasi, melalui aktiviti-aktiviti masyarakat, kita dapat berinteraksi dengan mereka yang datang dari latar belakang yang berbeza, menyantuni mereka dengan cara yang baik untuk kita kenali antara satu sama lain dan mengelakkan daripada apa-apa masalah daripada muncul. Maka oleh itu, daripada itu muncul satu jaringan ukhuwah yang dapat mengukuhkan hubungan antara kita dan dapat membangunkan negara. Maka simpulnya, benarlah bahawa organisasi itu dapat memperkukuh jalinan dan menimbulkan kesatuan jika benar caranya. Maka beralih kepada wacana yang ketiga, iaitu kepimpinan yang cemerlang dapat dicetuskan melalui organisasi. Dalam kita berorganisasi, jika ditakdirkan kita menjadi pemimpin, maka kita perlu menghadapi masalah-masalah yang berlaku dalam pimpinan kita. Masalah-masalah dalaman seperti kekurangan ahli ataupun ketiadaan komitmen ataupun kekurangan bajet akan dihadapi. Dalam mencapai agenda kita juga, tentunya mempunyai satu permasalahan untuk kita menampilkan diri organisasi untuk kekal relevan dengan masyarakat. Itu memerlukan idea-idea dan
wawasan yang baru oleh tapak pimpinan organisasi. Sebagai contoh yang menarik, bapa kemerdekaan kita, Tuan Yang Terutama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dalam usahanya untuk membebaskan tanah Melayu pada zaman dulu, memerlukan organisasi yang kukuh dan bersama dan kepimpinan yang baik. Tanpa kepimpinan, maka hal itu tidak akan dapat dicapai. Sungguh pun terdapat pelbagai rintangan yang dihadapi, namun disebabkan oleh pimpinan Tunku Abdul Rahman yang berwibawa, ditambah lagi dengan organisasi yang memberikan komitmen dan sebagainya, dan buah fikiran yang dikongsi bersama-sama, maka segala rintangan itu dapat diatasi dan hasilnya dapat dirasai sampai ke hari ini, iaitu kemerdekaan tanah air ini. Dengan kepimpinan yang mantap daripada Tunku Abdul Rahman dan pasukannya, pasukan organisasinya, maka akan menimbulkan suatu hasil yang baik daripada itu. Oleh yang demikian, contoh yang diberikan itu menunjukkan bahawa jika benar pimpinan yang dibawa itu baik dan mampu memberikan kesan yang baik kepada organisasi, maka ia akan menghasilkan suatu cetusan kepimpinan yang cemerlang dan memberikan kebaikan kepada masyarakat secara seluruhnya. Akhir kata, keazaman dan iltizam untuk membawa hala tuju organisasi dan untuk menambur bakti kepada masyarakat akan menjurus kepada masyarakat madani yang mapan, berdaya saing dan bertamadun, insya-Allah.